Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk menyambung sesi bedah buku kita, buku Terapi Hati, 40 hadis tentang tazkiyah dan penyucian jiwa. Jadi dalam sesi yang pertama sebelum ni kita sekadar ambil beberapa hadis, baca sekali lalu macam tu, bukan keseluruhan dah kita baca. Jadi pada sesi kali ni kita nak terus pergi ke bab hadis yang ke-28, muka surat 377. Muka surat 377, hadis yang ke-28, yang mana tajuk diberikan ialah bab menggilap hati berulang kali. Maksudnya menyucikan hati kita berulang kali. Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan." Sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang hamba dia buat satu dosa, maka akan timbullah satu titik hitam pada hati dia. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba. Lalu apabila dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut dan beristighfar, memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbu, maka akan bersihlah hatinya. Wa in ada zida fiha, dan kalau dia kembali semula melakukan dosa tersebut, maka bertambahlah titik hitam yang ada pada hati tersebut. Hatta ta'lu wa qalbah, sampailah titik hitam itu mendominasi hati dia, menutupi hati dia. Wa huwa ar-ran, dan itulah ar-ran yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ar-ran yang Allah Subhanahu wa taala kata, sesekali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini menceritakan apa yang berlaku kepada seorang manusia apabila dia buat satu dosa. Apabila dia buat satu dosa, akan ada titik hitam pada diri dia. Tapi titik hitam itu akan hilang apabila dia bertaubat, apabila dia tinggalkan dosa tersebut, apabila dia memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni ada kaitan dengan firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesekali tidak, sebenarnya apa yang mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka. Maksudnya tindakan mereka, ayat ini pada asalnya adalah berkaitan dengan orang-orang kafir. Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi dia menerangkan bahawa ayat ini berkaitan dengan orang kafir. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya untuk memberi amaran kepada orang-orang beriman agar mereka tidak banyak melakukan dosa. Jadi ayat tadi tu sebenarnya nak bagi tahu kenapa orang-orang kafir tu hati mereka tak terbuka nak beriman, kerana tindakan-tindakan mereka sebelum tu, kesombongan mereka dan semisalnya.
Tapi Nabi SAW gunakan untuk orang beriman, supaya orang beriman jangan biasakan diri melakukan dosa tanpa taubat, kerana lama kelamaan akan menyebabkan hati mereka terkunci. Supaya hati mereka tidak menjadi hitam sebagaimana hitamnya hati-hati orang kafir. Oleh kerana itu ada disebutkan maksiat membawa kepada kekufuran. Maksiat akan membawa kepada kekufuran. Kerana maksiat, dosa-dosa akan menghitamkan hati manusia, menutupi hati manusia, yang lama kelamaan akan membawa dia kepada dosa-dosa yang lebih besar. Jadi kita lihat apa yang pengarang sebutkan dalam buku ni. Dia kata, kita semua mempunyai ujian dalam hidup kita. Perjalanan kita kepada Allah juga menempuh ujian. Jadi hadis ini mengajar kita agar hendaklah selalu kuat untuk mengatasi kesalahan dan kelemahan dan berusaha menghapuskannya dari hati kita. Kalau tidak, jika kita tak berusaha nak hapuskan kesalahan kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka kelemahan tersebut akan membesar dan memusnahkan hati dan kehidupan kita. Satu dosa yang bila kita biarkan, dia akan membawa kepada dosa-dosa yang lain. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da' wa Dawa' dia kata, dalam kitab tersebut dia terangkan banyak apa dia kesan dosa kepada manusia. Lah, bila buat maksiat, satu hukuman dia dosa lah. Tetapi selain daripada dosa, apabila seseorang itu membuat maksiat dan dia tak taubat, tak istighfar, tak berusaha buang maksiat tersebut, antara hukuman yang dia terima ialah Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rasa malu daripada diri dia. Mencabut rasa malu sampai dia tidak rasa bersalah untuk buat dosa tersebut. Itu yang berlaku bila kita biasakan diri buat dosa dan kita tak taubat. Akhirnya, kalau pertama kali buat dosa, kita segan-segan. Misal mudahlah, kita bagi contoh. Kalau kita kena tahan dengan polis trafik lah dekat jalan raya. Polis tu minta rasuah kat kita. Kita tak pernah bagi rasuah. Awal-awal dia minta tu, kita tak nak bagi. Tapi mengenangkan nanti kena saman denda lagi besar, kita pun pergi rasuah polis tu. Tapi waktu pertama kali buat tu rasa bersalah. Tak nak orang tahu, tak nak orang nampak. Dan kita bagi tu pun sebab dia yang minta. Sebab itu kali pertama kita buat. Tapi bila berlaku lagi sekali, kita buat lagi. Berlaku lagi sekali, buat lagi. Sampai kelamaan dosa tu dah jadi habit kita. Sampai kalau kena tahan dengan polis trafik lagi, polis tak minta pun, kita yang pergi hulu. Kita kata, yalah samai sini, saya bagi. Pertama kali buat tu rasa bersalah, malu, tak nak orang nampak. Yang dah lepas beberapa kali buat, akhirnya kita buat tanpa siapa minta pun. Depan anak isteri kita pun kita tak rasa malu nak bagi rasuah kat polis tu. Itu nak contoh dia, nak bagi tahu bila kita biarkan diri kita tenggelam dalam dosa, salah satu hukuman dia, kata Ibn Qayyim, menghilangkan rasa malu. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi dalam Ad-Da' wa Dawa', salah satu kesan dosa antara hukuman kepada orang yang buat maksiat ialah az-zambu ba'da zambi, dosa selepas dosa. Yang mana disebutkan oleh beliau, apabila terlalu banyak dosa dan maksiat, maka ia akan menyeliputi hati mereka. Sampai akhirnya selepas tu, mereka buat dosa-dosa yang lain. Beliau sebut juga dalam kitab yang sama, dia kata, dosa ini dia saling melahirkan antara satu sama lain. Maksudnya satu dosa, dia akan melahirkan dosa yang lain. Jadi bila kita buat maksiat, kita buat satu dosa, hukuman kita dapat bukan sekadar kita dapat dosa, tapi dia ada kesan-kesan yang lain yang menyebabkan akan datang dosa-dosa yang lain kepada diri kita. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini sebut, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan tentang dosa dan kesannya ke atas hati kita. Setiap dosa akan memasukkan titik hitam ke dalam hati.
Dan ukuran titik-titik hitam itu akan mengikut, bergantung kepada keparahan atau besarnya dosa yang dilakukan itu. Kemudian pengarang bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, nak bagi tahu dosa yang kita buat ni dia bukan sekadar hitam ke hati kita. Hadis yang sahih, Imam Tirmizi kata hasan sahih berkaitan Hajarul Aswad. Nabi SAW kata, nazalal Hajarul Aswad minal jannah. Hajarul Aswad turun dari syurga. Au nuzilal Hajarul Aswad minal jannah, diturunkan Hajarul Aswad dari syurga. Wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Dan dulu dia ini, dan Hajarul Aswad pada asalnya dia lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khataya bani Adam. Lalu dosa-dosa anak Adam menyebabkan Hajarul Aswad menjadi hitam. Macam mana kita tak tahu. Tapi Nabi SAW beritahu, Hajarul Aswad turun dari syurga dan ia lebih putih daripada susu. Tetapi disebabkan dosa-dosa manusia lakukan, Hajarul Aswad dia menjadi batu yang hitam. Dia At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Jadi kata pengarang, jika inilah yang berjaya dilakukan oleh dosa ke atas batu tersebut, bayangkan apa pula yang berlaku kepada hati manusia yang buat dosa tersebut. Kalau kita buat satu dosa dan disebabkan dosa manusia, boleh batu Hajarul Aswad tu daripada putih seperti susu tu jadi hitam, apatah lagi hati manusia dia yang buat maksiat tu, lagilah kesannya lebih teruk. Batu tu tak ada apa-apa kaitan pun dengan orang yang buat dosa, pun jadi hitam. Nak bagi tahu, dosa yang kita buat dia memberi kesan kepada diri kita dan memberi kesan kepada sekeliling. Jadi dosa mempunyai kesan terhadap persekitaran kita, malah membahayakan benda yang tidak bernyawa, meragut keindahan dunia dan merampas rahmat daripadanya. Oleh kerana itu, dosa menghasilkan pergolakan, konflik, kejahatan, kurangnya keberkatan dalam masyarakat. Jadi dosa itu akan membawa kepada kerosakan dalam masyarakat. Itu yang akan berlaku. Jadi dosa, buat maksiat, dia bukan sekadar kita dapat dosa. Kalau banyak sangat, Allah hukum dengan keadilan masuk neraka, tapi dia mempengaruhi kehidupan kita. Dia bagi impak juga kepada makhluk yang lain. Sebagaimana hilangnya keindahan dan kesucian Hajarul Aswad itu, yang mana asalnya putih jadi hitam, maka begitulah kita akan kehilangan keindahan, kesucian dan kegilapan dengan setiap dosa yang dilakukan. Setiap dosa merupakan titik hitam pada sehelai kain putih. Ia tampak berkarat di permukaan berkilat. Dosa itu dia umpama satu kotoran yang ada pada kain yang putih, nampak jelas. Satu permukaan yang berkilat, bersih, tiba-tiba ada satu benda kotor, akan nampak jelas kat situ. Jadi dosa tu menimbulkan kesan yang sangat buruk. Kita nak tengok beberapa hadis yang Nabi SAW sebutkan tentang perkara ni. Kadang-kadang kita sangat berwaspada dengan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang dijanjikan dengan hukuman yang spesifik, mendapat laknat kepada pelakunya. Tapi kadang-kadang kita abaikan benda-benda dosa-dosa yang kita anggap sebagai dosa-dosa kecil. Jadi kita nak tengok apa yang akan berlaku kalau orang dia tenggelam dengan dosa kecil. Daripada Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Berhati-hatilah kamu dengan dosa-dosa yang dipandang kecil, yang dipandang remeh. Fa innama mathalul muhaqqaratiz dzunub. Sesungguhnya permisalan, perumpamaan dosa-dosa kecil ini, ka qaumin nazalu fi batni wadin. Seperti satu kelompok manusia yang tiba kat satu lembah. Faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin. Lalu seorang datang bawa sebatang kayu api, seorang lagi datang bawa kayu api, hatta andaju khubzatahum, sampai mereka dapatlah membakar, memasak roti mereka. Maksudnya apa? Dosa ni macam satu kayu api tu. Kalau satu batang kayu, macam mana kita nak masak? Dia tak dapat nyalakan api. Tapi bila banyak, maka dia mampu untuk membakar. Begitu jugalah dosa-dosa yang kita nampak kecil. Dia bila satu tu nampak kecil,
Tapi bila dia akan membakar orang tersebut. Lalu kata Nabi SAW, wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khadz biha sahibuha tuhlikhu. Sesungguhnya dosa-dosa kecil ini, yang dipandang kecil ini, ia akan memusnahkan pelakunya apabila dipertanggungjawabkan ke atas dosa-dosa tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi dosa-dosa yang kita pandang kecil, memang dosa-dosa kecil boleh terhapus dengan wuduk. Dosa-dosa kecil dia boleh terhapus dengan amal soleh yang kita lakukan. Tetapi bila kita pandang remeh dosa-dosa tersebut, dia bermula daripada kita pandang remeh kepada dosa itulah yang membuatkan kita berterusan buat dosa. Kalau kita pandang dosa itu besar, kita tak akan buat terus. Kita akan taubat. Tapi dia bermula kita rasa macam tak ada apa-apalah, dosa kecil je. Nanti ambil wuduk, Allah ampunkanlah. Kalau kita solat, nanti Allah ampunkanlah, sebab kita dah pandang remeh kepada dosa tersebut, maka dia akan memusnahkan pelaku dia, memusnahkan orang yang melakukannya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi SAW kata, iyyaka wa muhaqqiratiz dzunub. Berhati-hatilah kamu dengan dosa-dosa kecil, wa muhaqqiratiz dzunub, atau dosa-dosa yang dipandang kecil. Fa innalaha minallahi azza wa jalla taliban. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu dia akan menuntut daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tuntut pelaku dia. Dia akan musnahkan pelaku dia. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW kata, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Berhati-hati, jaga-jaga kamu dengan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya dia apabila berkumpul pada diri seorang manusia, dia akan musnahkan manusia tersebut. Jadi dosa bila dibiarkan, walaupun dosa kecil, maka dia akan musnahkan orang tersebut. Sebab tu kalau kita ada, kau boleh ada buku di Ad-Da' wa Dawa' oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia huraikan tentang penyakit-penyakit hati. Dia terangkan apakah kesan bila manusia buat dosa tu. Sebab tu Nabi sebut dia akan musnahkan, walaupun dosa tu kecil, dia akan musnahkan pelakunya sedikit demi sedikit. Dia akan musnahkan rasa malu orang tu. Dia akan menyebabkan orang itu tak rasa bersalah nak buat dosa. Dan dosa bila kita buat, kita nak cover daripada orang lain, kadang-kadang kita buat dosa yang lain untuk melindungi dosa yang pernah kita lakukan. Jadi tanpa kita sedari, dosa mencuri kegembiraan hidup. Hal ini akan memenjarakan kita dalam kegelisahan dan ketakutan, tidak puas dan marah, dan membuatkan kita jauh diri daripada Allah. Jadi salah satu kesan maksiat, dia menimbulkan sifat mazmumah dalam diri manusia. Dia cepat marah, dia rasa gelisah, dia tak puas dengan kehidupan dia, walaupun dia mungkin dah ada dah segala-gala yang manusia perlukan dalam kehidupan. Tapi disebabkan maksiat yang dia buat, maka dia tenggelam dengan perkara tersebut. Keikhlasan dan keimanan hilang menerusi dosa tersebut, bahkan berpotensi menyebabkan iman semakin kurang dan pemahaman yang cetek terhadap kebenarannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia pernah jumpa dengan Imam Waqi' Al-Jarrah. Dia kata, syakautu ila Waqi' an su'i hifzi. Dia kata, aku mengadu kepada Waqi' tentang lemahnya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Waqi' dia tunjuk aku, dia bagi tahu aku untuk tinggalkan maksiat. Sebab apa? Kerana ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada orang yang banyak buat maksiat. Jadi kesan daripada dosa juga menyebabkan kita belajar tapi tak faham. Belajar tak faham, kita dah kurang kefahaman. Kita belajar, orang lain mungkin belajar macam kita, tapi dia cepat faham. Kita pula belajar jadi tak faham. Banyak belajar tapi tak faham. Jadi mungkin disebabkan maksiat-maksiat yang berlaku pada kita, jadi hati kita susah nak terima apa yang kita belajar, nak faham apa yang diajarkan kepada kita. Tanda-tanda hitam di hati tidak dapat dilihat, tetapi kesannya terhadap kehidupan begitu ketara. Orang tak nampak. Kita buat satu dosa, orang tak nampak. Tapi kita yang melakukannya, kita akan rasa kesan tu dalam kehidupan kita.
Walaupun tak nampak, tapi kita yang rasa perkara tersebut. Jadi kata penulis, jika ini berlaku, kita harus mengesan kembali puncanya hingga ke titik-titik tersebut. Jadi bila hidup kita dirundung pelbagai masalah semua, maka salah satu perkara yang kena buat, yang kita sangat penting kita lakukan ialah kita kena periksa balik apa yang kita dah pernah buat sebelum ni. Takut-takut masalah yang menimpa kita itu, kegelisahan hidup kita tu disebabkan ada dengan maksiat-maksiat yang sebelum ni pernah kita lakukan. Apabila didapati Al-Quran dan hadis gagal menggerakkan hati, maka kita harus menghubungkannya semula dengan iman dalam hati. Jadi antara petanda yang patut kita lihat apakah kesan buruk dosa terhadap diri kita ialah apabila kita baca Al-Quran, kita baca ayat Al-Quran, kita baca hadis Nabi SAW, tapi apa yang kita baca tu tak terkesan pada hati kita. Kita belajar Quran, sepatutnya bila baca Quran kita akan terkesan pada hati kita, timbul rasa takut pada Allah SWT. Itu yang sepatutnya. Tapi kadang-kadang kita rasa baca tapi tak ada feeling apa-apa. Baca hadis-hadis Nabi SAW berkaitan syurga, berkaitan neraka, tak ada feeling apa-apa. Maka kat situ kita kena tengok balik diri kita, apa yang kita pernah buat sebelum ni. Adakah hati kita dah tertutup sangat, terlalu banyak maksiat sampai akhirnya kita baca benda-benda yang sepatutnya menyentuh jiwa kita, tapi hati kita tak tergerak sedikit pun. Setelah hati menjadi selesa dan bahagia terhadap perkara yang dibenci oleh Allah dan bukan apa yang dia cintai, maka segeralah kita mengaitkannya dengan kelemahan hati sendiri. Dan petandanya ialah bila kita dah mula start suka benda-benda maksiat, suka benda-benda dosa, dan bukan lagi suka benda-benda ketaatan, amal ibadah, maka itu antara isyarat, petanda hati kita dah rosak. Maka caranya kena istighfar, taubat pada Allah. Jadi semua huraian ni ada nak bagi tahu apa kesan dosa tadi. Sebab dosa tadi bila berlaku, dia akan ada timbul titik hitam, dia tutup hati kita. Dia macam satu cermin. Kan cermin kalau biar lama kan ada titik-titik hitam. Bila nampak satu kita bersihkan, hilanglah dia. Tapi bila kita biar, dia bertambah. Bila biar, dia bertambah. Dan kotoran kat cermin tu bila dah lama sangat, kita nak bersihkan dah susah. Berbanding bila dia baru tu, kita lap, dia hilang. Tapi bila dah lama, dia dah melekat kuat. Kita bolehlah kita hilangkan, tapi susah. Dia ambil masa yang lama. Sama jugalah macam hati manusia, bila dia biarkan dengan dosa tanpa dia taubat, tanpa istighfar, tanpa dia tinggalkan maksiat, dia mampu nak bersihkan, tapi susahlah. Sebab dosa tu dah jadi macam habit dia. Jadi jangan biarkan benda tu jadi habit kita. Benda-benda maksiat ni jadi benda yang kebiasaan kita. Bila dia jadi kebiasaan, maka kita akan rosakkan diri kita sendiri. Dosa meninggalkan tanda di wajah mereka yang tidak beriman, bahkan menutupi keceriaan wajah mereka dengan kesuraman dan melenyapkan keindahan dan cahayanya. Maka apabila hidup bergelumang dengan dosa yang banyak, maka ia akan menghalang kita daripada jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perkara yang sangat penting untuk kita faham, kesan apabila kita biarkan dosa berleluasa dalam kehidupan kita. Kita nak tengok apa yang berlaku apabila hati yang tertutup, maka kita akan, apabila kita mengalami masalah, kita tak dapat nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat hati yang tertutup ini, dia tidak rindu kepada akhirat. Kalau dia ditimpa kerugian dalam aspek keduniaan, dia akan rasa sangat. Tapi bila dia tak buat, dia tertinggal solat. Misal kita bagi mudah, dia tertinggal solat jemaah, tertinggal solat, dia tak rasa apa-apa. Bila kita tertinggal buat kewajipan, ataupun tak dapat buat benda sunat, tapi kita tak feel apa-apa, tak rasa rugi apa-apa pun, tak rasa menyesal sedikit pun. Alamak, contoh kita nak solat jemaah kat subuh kat masjid, kita bangun pagi dah 6.30, dah terlepas, tak sempat pergi masjid, kita tak rasa apa-apa pun, kita tak feel apa-apa.
Maksudnya hati kita dah problem lah. Kenapa hati tu ada masalah? Kesan daripada dosa yang kita buat. Kita dah tak rasa apa-apa, tak rasa rugi apa pun. Tak rasa sebagaimana kalau kita kehilangan duit yang banyak dan semisalnya. Sedangkan hati manusia yang bila dia bersih, dia terlepas peluang buat satu kebaikan, dia akan rasa rugi sangat, menyesal, bersalah dan semisalnya. Okey, jadi kita nak tengok hadis yang ke-29 pula. Nabi SAW sebut dalam hadis yang ke-29. Sebelum kita masuk ke dalam bab tersebut, kita nak tengok satu hadis yang tak ada dalam buku ni. Hadis ni nak menerangkan tentang betapa pentingnya kita ada hati yang bersih. Sebab hati itulah yang akan jaga kita daripada buat maksiat. Daripada Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah Subhanahu wa taala buat permisalan tentang jalan-jalan yang lurus. Wa ala jambataytis siratil suran. Pada kedua jalan yang lurus itu terdapat tembok. Terdapat dua tembok. Fihi ma abwabun mufattahatun, dan pada tembok tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun, dan pada pintu itu adalah tirai yang menutupnya. Nabi SAW nak bagi tahu tentang, bila dalam surah Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah buat permisalan jalan yang lurus itu macam satu jalan yang di kiri kanannya ada tembok. Dan pada tembok tu ada banyak pintu yang terbuka, tapi pada pintu tu ada langsir atau tirai. Wa 'ala babis sirat da'in yaqul. Lalu pada pintu masuk ke jalan tersebut adalah seorang penyeru yang menyebut, ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'a wala tata'arraju. Wahai manusia semuanya, masuklah ke dalam jalan ni dan jangan menyimpang. Maksudnya ikut je jalan ni, jangan duk masuk kat pintu-pintu yang terbuka tadi tu, kat tembok kiri kanan tu. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan ada juga penyeru yang berada di atas jalan tersebut. Fa iza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab. Jadi apabila orang yang melalui jalan itu cuba nak buka salah satu pintu yang ada kat tembok kiri kanan tu, lalu penyeru tu akan kata, penyeru yang ada kat jalan tadi akan kata, waihak la taftahu. Celaka kau, jangan buka. Jangan buka pintu tu. Fa innaka in taftahu talijhu. Kalau kau buka pintu tu, kau akan masuk ke dalam dia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sirat was-sirat, jalan yang itu dimaksudkan ialah al-Islam. Jalan itu adalah Islam. Jadi permisalan, jalan tu adalah Islam. Was-suran, dan tembok yang ada kat kiri kanan itu hududullah, itu adalah batas-batas Allah, hukum hakam yang Allah tetapkan. Wal abwabul mufattahatu, dan pintu-pintu yang terbuka yang ada kat tembok kiri kanan jalan itu maharim Allah, itu adalah perkara-perkara maharimullah, itu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat, penyeru yang ada dekat mula-mula masuk jalan itu, itulah kitab Allah. Kan penyeru yang kata masuklah ke jalan ni dan jangan melencong ke mana-mana, itu adalah permisalan untuk kitab Allah. Wada'i min fawqas sirat, dan penyeru yang ada pula dekat jalan tersebut, wa'izullah fi qalbi kulli muslim, itu merupakan penasihat yang Allah hantar dalam hati seorang manusia. Kita nak ambil bahagian akhir hadis ni, iaitu dalam hadis ni Nabi SAW kata yang akan menghalang orang daripada bila dia nak buka pintu tu ialah penyeru tu yang kata jangan buka, kalau kau buka kau akan masuk. Itu adalah permisalan penasihat yang Allah hantar, bukan orang, penasihat yang Allah hantar yang ada dalam hati seorang manusia, seorang muslim. Maksudnya setiap daripada seorang muslim,
dia ada penasihat daripada diri dia, bukan orang. Dalam hati dia akan ada penasihatnya yang akan suruh dia berhenti bila dia nak buat benda-benda yang salah. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah kata, anna fi qalbi mu'min wa'izan. Sesungguhnya pada hati seorang beriman itu ada wa'iz, ada penasihat, tukang bagi nasihat. Wal wa'zu huwal amru wan nahyu wat targhib wat tarhib. Wa idza kana al-qalbu ma'muran bittaqwa, apabila hati itu hidup dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, injalat lahul umur, maka apabila hati itu hidup dengan takwa, maka dia akan jelas, dia nampak satu perkara tu dengan jelas. Wan kasyafat bi khilafil qalbil kharabil muslim, dia akan nampak, akan terbuka, dia akan nampak, dia akan faham satu perkara berbanding orang yang hatinya gelap. Nak bagi tahu, penasihat yang Allah letak dalam hati seorang manusia ni, dia bergantung sejauh mana bersihnya hati seseorang. Maksud kita semua ada wa'iz dalam hati kita. Ada orang kata bisikan hati kita yang akan nasihat kita, jangan buat benda ni, stop, jangan buat benda ni. Tetapi benda tu bergantung kepada sejauh mananya hati kita tu. Imam Hasan Al-Basri sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya dalam Muhasabatun Nafs, dia kata, innal abda la yazalu bi khairin. Sesungguhnya seorang hamba tu sentiasa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kebaikan, maka lahu wa'izun min nafsih, selagi mana dia mempunyai penasihat dalam diri dia. Wa kanatil muhasabah min himmatihi, dan itulah muhasabah yang datang daripada bisikan hati dia. Jadi kata Imam Hasan Basri, selagi mana hati kita berfungsi sebagai penasihat untuk diri kita, kita akan selamat. Tapi bila hati kita dah berhenti berfungsi, hati kita dah tak sensitif dengan dosa-dosa, tak menasihati tuannya daripada berhenti buat maksiat, maka kita berada dalam lembah yang sangat bahaya. Kenapa hati dah tak sensitif dengan maksiat tersebut? Sebab dia dah terlalu banyak dosa. Sedangkan pada asalnya seorang Muslim, dalam hati itu ada sensitivity tu yang akan menghalang dia daripada buat maksiat tersebut. Kita baca hadis yang ke-29. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya ada bayangan atau penutupan yang tipis di atas hatiku, lalu aku meminta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali sehari. Nabi SAW nak beritahu, kadang-kadang berlaku pada hati Nabi SAW ada benda yang menutup, macam menutup hati Nabi SAW. Lalu disebabkan itu Nabi SAW beristighfar 100 kali sehari. Jadi para ulama menyatakan, takkan hati Nabi SAW pernah tertutup. Jadi para ulama, Imam Nawawi menghuraikan, bukan maksud Nabi SAW terjebak dengan maksiat. So, itu beza kita dengan Nabi SAW. Cuma Nabi SAW rasa hati dia tertutup ialah apabila dia kurang berzikir pada Allah. Bila Nabi SAW nampak pada hari tersebut dia macam kurang zikir pada Allah, maka Nabi SAW akan istighfar. So, Nabi SAW rasa macam dia dah lalai. Bukan dia buat maksiat, tapi dia rasa kurang zikir, kurang ingat pada Allah. Maka ketika tu Nabi SAW rasa hatinya telah tertutup, maka Nabi SAW akan istighfar 100 kali sehari, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu memang normal yang berlaku kepada semua manusia, sebab kita tak dapat nak setiap waktu memang sentiasa kekal macam tu, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Penulis bawakan hadis Hanzalah Al-Usaidi qala wa kana min kitabi Rasulillah wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Hanzalah Al-Usaidi ini salah seorang penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata laqiani Abu Bakar. Abu Bakar jumpa aku. Lalu bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah? Macam mana keadaan kau wahai Hanzalah? Apa khabar?" Dia kata, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah jawab, "Hanzalah dah munafik."
Lalu Abu Bakar kata, subhanallah ma taqul. Subhanallah, kenapa kau cakap macam ni? Apa yang kau cakap ni? Lalu Hanzalah kata, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ni apabila bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzakiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ainin. Kami ni bila kami dengan Nabi SAW, baginda SAW mengingatkan kami kepada syurga dan neraka, seolah-olah kami ni nampak syurga dan neraka tu dengan mata kami sendiri. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wad dayat fanasina kathira. Tetapi bila kami keluar, dah habis sesi dengan Nabi SAW, apabila kami keluar, kami jumpa dengan ahli keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan harta benda perniagaan kami ataupun pekerjaan kami, fanasina kathira, kami lupa banyak. Dia nak bagi tahu, Hanzalah rasa diri dia munafik. Kenapa? Sebab dia kata bila dengan Nabi SAW, dia akan rasa macam bertakwa sangat, takut dekat neraka semua. Tapi bila sibuk dengan ahli keluarga dan urusan seharian, dia lupa semua tu. Lalu kata Abu Bakar, fa wallah inna lanalqa mithla hadza. Lalu Abu Bakar pun kata, aku juga menghadapi keadaan yang sama. Bukan kau seorang je, aku pun rasa macam tu juga. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah SAW. Hanzalah kata, aku dan Abu Bakar pun pergi jumpa Nabi SAW. Qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Lalu dia pun cakap dekat Nabi SAW. Hanzalah cakap, Hanzalah telah munafik ya Rasulullah. Nabi SAW pun kata, wa mazak, apa yang berlaku? Lalu dia pun cerita benda yang sama kat Nabi SAW. Bila dengan Nabi SAW, dia teringat kat neraka syurga, macam dia tengok neraka syurga tu. Tapi bila habis dia sesi, balik kat keluarga, balik buat kerja, lupa semua. Lalu kata Nabi SAW, wallazi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi. Nabi SAW kata, demi Allah, kalaulah kau berterusan sebagaimana keadaan kau ketika kau bersama aku, wa fi zikri, sebagaimana kau ingat syurga neraka ketika kau bersama aku, la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum, nescaya malaikat-malaikat akan bersalam dengan kau di tempat tidur kau dan di jalan-jalan laluan kau. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan, akan tetapi Hanzalah, ada masa untuk itu dan ada masa untuk ini. Jadi Nabi SAW nak bagi tahu, memang manusia dalam kehidupan dia akan ada masa dia banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada masanya sebab dengan kesibukan dia, maka dia akan terlalai, terlupa. Jadi itu tidaklah berdosa. Tetapi Nabi SAW, bila perkara tu menimpa Nabi SAW, sibuk sangat dengan perkara lain sampai lupa, terlalai sedikit, maka Nabi SAW akan istighfar 100 kali. Walaupun benda tu bukanlah dosa. Contoh, kita sibuk sangat buat kerja sampai, kalau mungkin sebelum ni kita baca Quran 2 muka sehari, tapi sibuk sangat tak baca Quran langsung hari tu. Bukan kita tak solat, tak baca Quran je. Jadi benda tu kena dibalas dengan istighfar. Bukan sebab kita buat dosa, tapi untuk bersihkan diri kita daripada kelalaian kita. Kalau kelalaian yang tak membawa dosa tu pun Nabi SAW istighfar, apatah lagi perkara-perkara dosa yang kita buat, yang memang perlu kepada istighfar dan taubat. Ba'asa Abu Musa al-Asy'ari ila qurra'i ahli al-Basrah. Abu Musa al-Asy'ari telah mengutuskan beberapa orang qurra', orang yang pandai baca Quran daripada Basrah. Fadakhala alaihi 300 rajulin qad qara'ul Quran. Lalu datanglah seramai 300 orang yang qurra'. Lalu dia pun kata, antum khiyaru ahlil Basrah, engkau ni, kamu semua adalah sebaik-baik penduduk Basrah. Wa qurra'uhum, dan kamulah qurra', orang yang paling pandai baca Quran di kalangan mereka. Fatluhu, bacalah Quran. Wala yatulanna alaikumul amad, jangan biarkan ada panjang masa yang berlalu tanpa kamu baca Quran. Maksudnya dia kata, jangan biarkan ada satu tempoh masa yang lama tanpa baca Quran. Fataqsuwa qulubukum, kalau kamu biarkan ada masa yang lama kamu tinggalkan tak baca Quran, tidaklah berdosa, tapi apa yang berlaku? Fataqsuwa qulubukum, ia akan menyebabkan hati-hati kamu jadi keras. Kama qasat qulubu man kana qablakum,
sebagaimana kerasnya hati-hati manusia yang sebelum kamu. Jadi nak bagi tahu, kalau kita biarkan hati kita dalam kelalaian, maka hati kita akan jadi keras. Walaupun kita bukanlah buat satu dosa, tapi bila kita biarkan tanpa zikir pada Allah, tanpa baca Al-Quran, maka lama-lama hati kita akan keras. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, innal mu'min yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa'a alaih. Orang beriman dia lihat dosa dia seperti dia duduk kat bawah gunung, kat bawah bukit, lalu dia takut gunung tu jatuh, runtuh timpa dia. Wa innal fajir yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfih. Adapun orang-orang ahli maksiat, dia tengok dosa macam dia tengok lalat yang sekadar hinggap singgah kat hidung dia je. Jadi kita nak tengok diri kita kat mana. Kalau kita tengok dosa macam lalat je hinggap tak rasa apa-apa, bermaksud hati kita dalam masalah lah sebenarnya. Kita sedang menghadapi masalah yang besar dengan hati kita. Ibn Qayyim kata, innal abda la yazalu yartakibu dhanba hatta yahwana alaihi wa yasghura fi qalbi. Seorang hamba tu dia akan terus menerus melakukan dosa sampai dosa tu menjadi remeh pada pandangan mata dia dan dirasakan kecil dalam hati dia. Bila itu berlaku, kata Ibn Qayyim, wa dzalika alamatul halak. Itulah petanda kehancuran. Fa inna dzamba kullama saghura fi ainil abdi. Sesungguhnya satu dosa apabila dia menjadi kecil pada kaca mata seorang hamba, azuba indallah, dia akan jadi besar di sisi Allah. Jadi Ibn Qayyim bagi tahu, kalau satu dosa itu pada mata kita ia kecil, apabila kita dah mula pandang kecil dosa tersebut, maka ia dah jadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah mula meremehkan dosa-dosa tersebut. Kita baca hadis yang terakhir. Saya tak hurailah, saya tak baca keseluruhan buku ni, aku tak panjang. Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata, innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan antara kamu akhlak-akhlak kamu. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana dia membahagikan rezeki kamu. Wa innallaha ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Allah bagi harta kepada orang yang Allah cintai dan Allah tak cintai. Kekayaan, harta material Allah bagi kat orang yang dia suka dan dia tak suka. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tetapi Allah tak bagi keimanan kecuali kepada orang yang dia sayang. Jadi Nabi SAW hadis dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata, ni hadis mauquf, Abdullah bin Mas'ud kata, harta Allah bagi kat semua. Orang beriman ke tak beriman ke, banyak nikmat kat dunia ni, oksigen Allah bagi kat semua, orang kafir tak kafir. Tapi iman Allah hanya bagi kepada orang yang Allah sayang. Jadi bukanlah semua orang Allah sayang. Kalau kata Allah sayang semua orang, tak. Allah bukan sayang semua orang. Ada orang yang Allah benci, ada orang yang Allah sayang. Lalu kata beliau, faman dhanna bil mali ayyunfiqah. Sesiapa yang rasa sukar untuk menggunakan harta dia untuk dia infak. Wa khafal aduwa ayyujahidah. Dan dia rasa takut untuk melawan musuh dalam jihad. Wahabal laila ayyukabidah, ataupun dia rasa sukar untuk bangun malam. Falyukthir min qaulin. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata, orang yang rasa susah nak infak, orang yang rasa takut dengan musuh dalam jihad, orang yang rasa susah nak solat malam, hendaklah dia banyak menyebutkan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Hendaklah dia ucap la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi dalam riwayat ni dia menerangkan keadaan manusia. Kadang-kadang dia takut nak infak, nak sedekah, rasa takut miskin. Tapi kalau pergi jihad, dia takut dengan pihak musuh. Kalau dakwah, dia takut orang tak suka dia. Kalau nak bangun malam solat qiyamul lail tu rasa berat sangat, maka diajarkan
macam mana nak kuatkan balik diri dia, hendaklah dia ucap la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Jadi itu beberapa perkara yang kita dapat ambil daripada kitab terapi hati ni. Ada banyaklah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Nabi SAW tadi istighfar 100 kali, sedangkan Nabi SAW dia bukanlah manusia yang berdosa, tapi tetap juga baginda SAW banyak akan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lihat pada muka surat 392. Para sahabat kata, inna kunna la na'udu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Kami ni biasa mengira, membilang Nabi SAW ni dalam satu majlis, baginda sebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Wahai Tuhanku, ampuni aku, terima taubatku, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha penyayang. Nabi SAW ucap dalam satu majlis tu 100 kali. Jadi dalam satu majlis tu Nabi SAW ulang minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun kena juga dalam duduk-duduk tu sebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku, terima taubat aku, sesungguhnya engkau maha penerima taubat. Sebab itu cara untuk kita bersihkan balik hati kita, untuk putihkan balik hati kita yang dah kotor dengan maksiat, supaya tak nak sampai hati kita tertutup, lalu akhirnya makin sukar untuk kita buka dia, untuk kita bersihkan dia. Wallahu alam. Untuk sesi hari ini sampai di sini sahajalah. Jadi insya-Allah pada nanti kalau ada rezeki kita akan sambung lagi. Kita baca kitab terapi hati ni lagi insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soal jawab ke? Kak Fish ada soalan? Tak ada. Tak ada. Yang lelaki tak ada soalan? Tak ada soalan bang? Semua nak pinit lah. Okey. 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 Qorin. Qorin lain. Okey. Bisikan hati ni dia memang satu naluri yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dalam hati manusia, yang mana dia bila orang tu, sebab tu kita kadang-kadang kita nak buat satu perkara tapi kita tak tahu benda tu betul ke salah. Tapi hati manusia bila dia bersih, dia akan bantu dia. Sebab tu disebut istafti qalbak, minta fatwa daripada hati. Bila kita tak tahu satu perkara tu boleh buat ke tak, patut buat ke tak, kita minta fatwa daripada hati kita, tapi dengan syarat hati kita bersih lah. Qorin ni dia makhluk lain, dia bukan benda yang memang ada dalam hati kita. Dia bukan makhluk yang ada hati kita. Yang kita sebut penasihat dalam hati ni, dia memang benda yang Allah cetuskan dalam hati manusia, tapi dia bergantung lah pada kualiti hati dia tu. Wallahu alam. Tapi macam mana nak beza dengan Qorin saya tak tahu. Saya pun tak tahu saya pernah jumpa Qorin saya ke tak tahu. Wallahu a'lam. Okay, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.